بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب، أحفاد عثمان هنا بالشوق نفتح كل باب. تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب. Saya nak petik satu cerita daripada sebuah buku. Nama dia Musyahadat Tabib. Cerita ini dia panggil cerita pengalaman seorang doktor. Tajuk dianya pengalaman seorang doktor. Banyak cerita dalam, saya pilih cerita di sini iaitulah di cerita Maradul Qulub, penyakit hati. Penyakit hati. Kata di ahli-ahli ilmu, hati sakit senang diubat. Hati sakit mudah diubat. Bawa hospital, doktor boleh belah, boleh buang hak sakit, tukar hak lain. Tapi kalau sakit hati, membawa mati. Betul tak? Oh, aku sakit hati, sampai aku mati aku ingat lagi. Hati sakit mudah, tapi sakit hati payah. Maka penyakit dalam hati inilah penyakit yang tidak boleh dikesan oleh para doktor. Pakar-pakar bedah tak boleh nak cerita. Tapi penyakit ini bila menimpa mana-mana anak Adam, dia akan membawa kepada fitnah yang besar dalam kehidupan dia, dan dia akan membawa kepada pintu-pintu kejahatan yang akan timbul. Cerita Dr. Khalid ini, satu hari seorang keluarga dia kena kanser ni kepala, dalam otak. Umur dia baru 32 tahun, muda lagi orangnya. Dia telah bermusafir ke negara-negara, berapa buah negara pergi musafir nak ubat ni, tak dapat ubat. Tak dapat ubat, maknanya tak sembuh-sembuh penyakit. Buat balik semula ke hospital tentera di Riyadh, tempat Dr. Khalid ni kerja. Bila balik sini, tunggu mati lah, maknanya habis doktor pakar dah ubat. Di hari-hari terakhir ketika dia sakit ni kuat, dia telah pun pengsan, tak sedar diri beberapa kali. Muka dia telah bengkak, kata orang sembak bengkak. Mata dia dengan hidung dia ni macam tak kena, orang tengok tu takut dah. Kalau orang pergi ziarah dia, tak kena dia, tak nak cam. Jadi kata Khalid kata, bila aku tengok dia ni pelik, dia kata cuba hubungi mak dia, bagi tahu kalau nak mari tengok anak pun marilah. Suasana agak lain dah. Tapi mak dia kata ginilah, saya pun payah nak mari orang tua. Kalau nampak dia ni pelik sangat nak mati, suruh telefon kepada Dr. Khalid. Dan dia pun tugas itu, biar dia mewakili keluarga mari melawat ni orang sakit ni. Jadi pada pukul 6 pagi, hospital telefon pada Dr. Khalid supaya pergi tengok keluarga dia yang sakit ni nak mati. Dia kata bila aku sampai, aku tengok, tanya dia punya jururawat berapa dia punya tekanan, apa dia panggil ni, jantung dia, denyut nadi dia ni. Dia kata di antara 30 dengan 35 dah, rendah sangat dah. Bila Khalid ni masuk tengok orang ni, masuk nak jumpa kawan ni, tengok muka dia yang sembak bengkak tadi hilang. Ini di antara tanda. Kalau kita tengok orang sakit tu pelik, tiba-tiba cerah muka tu, itu sudah sampai peringkat akhir. Pelik dia kata, muka dia yang bengkak, yang menakutkan tadi dah jadi macam biasa dan cerah balik muka. Maka Khalid kata, nampaknya orang ni telah menghampiri saat kematian. Dia pun tukar dia punya katil yang duduk
ini tukar ke arah kiblat, biar dia menghadap ke arah kiblat. Dia pun pergi dekat dengan ni, dia tegur nama dia Muhammad. Dia kata ya. Awak Khalid? Dia kata ya. Apa khabar? Alhamdulillah. Jadi aku tengok dia pelik, tak cakap banyak, terus ajar dia mengucap. Dia pun mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah mengucap, mati terus. Dr. Khalid terkejut dia. Dia kata, apalah amalannya waris dia ni sampai mereka dia boleh mengucap sendiri dengan jelas suara dia, sudah yang mengucap wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mati. Tentulah di sana ada suatu amalan yang menyebabkan Allah Ta'ala beri kepada dia husnul khatimah. Secara zahirnya terang nampak dia mempunyai husnul khatimah. Jadi bila tanya bapak dia, dia kata, pak cik, apa dia amalan yang dibuat oleh anak ni yang meninggal ni? Saya tengok dia punya amalan, dia punya cara mati cukup menggembirakan. Dia kata, yang aku kenal dia tak banyak ibadat dia ni, ibadat biasalah macam orang lain juga, tapi dia jaga solat. Ini dengar ni, yang kita nak ambil motivasi daripada cerita ni. Yang pentingnya dia jaga solat, dan dia jaga batasan halal dan haram. Yang halal ambil, yang haram tinggal. Ibadat tak banyak, tetapi aku nampaklah di antara amalan lain yang menyebabkan dia dapat mengucap 2 kalimah syahadah di saat akhir ini, iaitulah tentu ada satu perkara lain. Maka bila tanya bapak dia kata, inna bni hadza gharibun jiddan. Ayah dia kata, ayah anak aku ni pelik sikit. Gharib maknanya budak ni perangai dia pelik. Aku tak jumpa lagi orang yang macam anak ini, fi taibati qalbihi, mempunyai hati yang baik. Ini penting. Dia tak tamak tengok pada orang, tengok orang tu kaya ke, pakak besar ke, macam dia iri hati, sakit hati pada orang, tak ada. Aku tak dengar dia ni menyebut tentang dia sakit hati pada orang, dia hasad kepada orang. Yang aku tahu je, dia sayang kepada orang, suka kepada orang. Itu sajalah yang aku boleh mengatakan bahawa ini termasuk di kalangan sebab-sebab Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia ni husnul khatimah. Rahimahullahu ta'ala, kita mengatakan orang ni mati dalam keadaan baik mengikut pada zahid yang kita nampak sedemikian. Alhamdulillah. Jadi yang kita nak di sini para jemaah, kita salat, puasa, zakat, haji, tapi adakah dalam hati kita ini masih lagi ada perasaan benci kepada orang Islam? Masihkah dalam hati kita ni ada perasaan sakit hati kepada orang, dengki kepada orang? Kalau ada, inilah yang perlu kita ubat. Hijrahlah secepat mungkin daripada penyakit-penyakit yang buruk ini kepada hati yang baik. Cerita ni, satu hari kata Anas, seorang sahabat, dia kata satu hari kami duduk dekat Nabi SAW, tiba-tiba Nabi beritahu akan keluar daripada sini seorang laki-laki min ahlil jannah. Nabi kata ada laki-laki ahli syurga akan mari ikut ni. Tengok seorang pakcik biasa yang masuk, orang pun tak kata apa. Esok Nabi sebut sedemikian, kelih dia juga yang mari. Masya Allah, 2 hari dah Nabi. Hari yang ketiga Nabi sebut orang ni ahli syurga, tengok yang masuk dia juga. Seorang sahabat nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As tak puas hati, bukan sakit hati, nak tahu apakah amalan yang dia buat sampai peringkat Nabi bagi sijil 3 hari ahli syurga orang ni. Maka lepas habis majlis di masjid, Abdullah pergi jumpa dengan dia. Dia kata, pakcik, saya ni ada berjanji dengan ayah saya tak nak balik 3 hari rumah saya. Boleh tak saya menumpang di rumah pakcik 3 malam? Dia kata boleh, mari.
Bila mari tengok pada waktu malam, pak cik ni tidur. Bila dia sedar tengah malam, dia ucap ucapan yang baik, mungkin subhanallah, tidur balik. Dekat subuh baru bangun. Malam besok sama juga. Malam yang ketiga sama juga. Cukup 3 hari Abdullah pergi cakap, ya pak cik, sebenarnya saya tak ada masalah apa-apa dengan ayah saya. Tak ada masalah apa. Cuma saya peliknya, dia cerita balik apa yang Nabi kita cerita tadi akan keluar di sini seorang laki-laki ahli syurga, maka saya tengok pak cik lah orangnya. Jadi dia kata, apakah amalan pak cik yang menyebabkan terjadi sedemikian? Dengar ni para jemaah, pak cik tu kata apa? Ma huwa illa mar'ait. Amalan aku hak mu tengok itulah. Mu tengok aku malam aku tidur, bila sedar terjaga aku zikir, tidur balik, dekat subuh bangun. Tak ada dah. Bila Abdullah bin Amr ni nak balik, pak cik kata, ta'al, mari sini. Aku rasa ada satu perkara yang aku nak cerita kepada kamu. Ghaira anni la ajidu fi nafsi ala ahad minal muslimina ghishan. Dia kata, ya anak, satu lagi pak cik nak beritahu, tidak ada dalam hati pak cik ini perasaan tak baik kepada orang. Sakit hati orang ke, jeri hati ke, hasad, tak ada. Kata dia Abdullah bin Amr, fahazihi allati balagat bik. Dia kata sifat inilah yang menyampaikan Tuhan kepada darjat Nabi kita beri 3 hari bahawa dia ni ahli syurga. Wahiyallati la tutaq. Inilah amalan yang kita tak mampu nak buat. Maka di sinilah para jemaah, kita cuba ilaj. Kita cuba gilap hati kita, hapuskan perasaan tak baik pada orang. Perasaan iri hati, perasaan dengki, hasad, buang. Kerana itulah Allah Ta'ala ajar kepada kita di antara zikir yang kita baca, la wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ingat ada ayat ni? Selalu kita baca, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan hati dalam hati kami ini ghil, perasaan tak baik kepada orang yang beriman. Ambil doa ni, doa siang dan malam. Kita berdoa pada waktu siangnya, pada waktu malamnya, pada waktu mana saja waktu kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada cerahkan hati kita, hilang perasaan tak baik kepada orang, dan hati kita ni perasaan kasih sayang bersama orang-orang Islam. Barulah kita akan dapat kemanisan beribadah. Solat kita akan jadi khusyuk, zikir kita akan jadi manis, masyarakat akan harmoni. Apabila kita memiliki hati yang sejahtera, insya-Allah mudah-mudahan cerita yang ringkas ini akan memberi kepada kita semangat untuk berhijrah ke arah yang diridai